على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan muka surat 103 jilid yang pertama ni. Kita masih lagi berada di dalam surah Ali Imran, dan hari ini kita sambung pada ayat yang ketujuh daripada surah ini. Ayat yang ketujuh daripada surah Ali Imran, baris yang ketiga dari bawah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba", ialah Tuhan yang telah menurun atas engkau itu akan kitab Quran. Minhu ayatun muhkamatun, setengah daripadanya itu beberapa ayat hukum yang tetap nyata perkataannya. Hunna ummul kitab, mereka itulah ibu kitab, yakni asalnya yang dipegang pada segala hukum-hukum. Wa ukharu mutasyabihat, dan beberapa ayat yang lain itu syubhah. Apa makna syubhah? Tiada difaham maknanya dengan mudah. Contohnya seperti segala rumus-rumus awal surah ni, segala rumus-rumus awal surah. Baik, dalam ayat ini membicarakan tentang dua jenis ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menerangkan kepada kita bahawasanya di dalam Quran ini ada dua jenis ayat. Yang pertama dinamakan ayat muhkamat, yang kedua dinamakan ayat mutasyabihat. Yang pertama dipanggil ayat muhkamat, dan yang kedua ayat mutasyabihat. Jadi Quran ni ada dua bentuk ayat ni. Apa yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat? Ayat muhkamat ni dia kata hukum yang tetap nyata perkataannya, ayat muhkam. Jadi dalam Quran yang pertama dia kata terdapat ayat-ayat muhkamat.
Ayat muhkamat ni maknanya ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum hakam. Itu nama dia ayat muhkamat. Ayat yang terang yang jelas makna dia. Ayat yang jelas makna dia. Contoh ayatnya, ayat muhkamat ni ayat yang jelas makna dia. Bila kita tengok pada makna ayat tersebut, terang, tak ada tersembunyi sebarang makna, ya. Bila kita tengok tafsirnya, kita faham tafsiran ayat tersebut. Tu ayat yang kita panggil sebagai yang nyata dan ayat yang kukuh, ya, dan kejap makna dia, ya. Ayat yang boleh dikenali tafsiran dia, yang boleh difahami makna dia, dan jelas tafsiran dia. Baik, ayat-ayat ini paling banyak di dalam Al-Quran. Ayat-ayat muhkamat ni, ayat muhkamat paling banyak yang dalam Quran. Ayat yang berkaitan dengan perintah, larangan, ayat hukum, ayat berkaitan dengan akidah, kan, hukum hakam syariat, banyaklah. Seperti ayat yang berkaitan dengan faraid, ayat berkaitan dengan i'tiqad, ayat berkaitan dengan perintah dan larangan, halal dan haram, kan. Terlalu banyak dalam Al-Quran. Itulah paling ayat yang paling banyak diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berkaitan dengan hukum, akidah, ya, halal haram dan sebagainya. Itu nama dia ayat muhkamat. Banyaklah ayat-ayat kalau kita nak baca, kan. Seperti firman Allah, qul ta'alu utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'ah. Itu ayat muhkamat. Katakan olehmu wahai Muhammad, marilah bacalah apa yang diharamkan oleh Tuhan kamu ke atas kamu. Yang pertama, bahawa tidak mensyirikkan dengan Allah Ta'ala itu sesuatu pun, kan. Seperti ayat-ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-An'am, ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya. Itu nama dia ayat muhkamat. Ayat yang berkaitan dengan akidah, kan. Nama dia ayat muhkamat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat muhkamat. Ayat berkaitan dengan akidah, ayat yang terang dan jelas makna dia, tidak ada sebarang kesamaran. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Kan? Ayat muhkamat ini hunna ummul kitab. Ayat muhkamat inilah asal bagi Al-Quran ini, umbi bagi Al-Quran. Yang dipegang dalam Al-Quran itu segala hukum-hukum syariat, ya. Itu Allah Ta'ala sifatkan ayat muhkamat ini ummul kitab, ibu bagi Al-Quran ini. Ayat muhkamat, ibu dia lah, ataupun asal dia, tunjang dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula bahagian yang kedua, wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang selain ayat muhkamat tu dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Apa makna ayat mutasyabihat? Iaitu dan beberapa ayat yang lain itu syubhah, dia kata.
Apa makna syubhah? Tiada difaham maknanya dengan mudah. Nampak? Syubhah ni ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas makna dia. Bila kita baca tak terang makna dia. Ya. Bahkan makna dia itu sebenarnya bercanggah dengan apa yang difaham secara zahirnya. Contohnya seperti huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong pada awal surah, seperti surah Al-Baqarah kan. Ayat yang pertama apa dia? Alif Lam Mim. Surah Al-Imran sama juga. Jadi Alif Lam Mim ni dinamakan huruf ayat mutasyabihat, ya. Nama dia ayat mutasyabihat. Ayat yang kalau kita baca Alif Lam Mim, apa makna? Tak tahu. Allahu a'lamu bi muradihi. Kalau dia kebanyakan tafsir, dia akan tafsir apa? Allahu a'lamu bi muradihi. Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Alif Lam Mim, tak tahu apa makna. Begitu juga dalam ayat yang lain apa? Kaf ha ya ain sad kan. Ha mim ain sin qaf nun. Nun saja kan. Wal qalami wama yasturun. Itu semua dinamakan sebagai ayat mutasyabihat. Itu satu. Kemudian ada lagi ayat mutasyabihat selain daripada ayat yang terdapat di permulaan surah. Ayat-ayat yang secara zahirnya kalau kita melihat makna dia secara zahir akan memberi kekeliruan kepada kita. Bukan ayat Quran tu keliru, ayat tak keliru. Ya, maknanya kalau kita terjemahkan secara zahir tanpa ditakwilkan, ya, takwil ni maknanya kita tafsirkan ayat tersebut dengan cara daripada makna zahir kepada makna yang munasabah, ya. Contohnya seperti dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu ala arshis istawa, kan? Itu ayat yang masyhur lah. Ar-Rahmanu ala arshis istawa yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsutatani, dan ayat-ayat yang lain. Contoh ayat Ar-Rahmanu ala arshis istawa, Tuhan yang bernama Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman tu salah satu nama Allah lah, kan. Ar-Rahman tu nama Allah, nama bagi Tuhan kita. Termasuk dalam nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Ar-Rahman tu istawa 'alal 'arsy. Kalau kita tengok pada zahir makna dia, Tuhan itu bersemayam di atas arasy, atas singgasana dia. Itu zahir makna dia. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala itu di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi ini semua ayat yang ada syubhah dipanggil. Itu Allah Ta'ala sebut ayat yang ada syubhah, maksud dia ayat yang tak difahami makna dia. Ayat yang tak difahami makna dia, dan ayat yang kalau dilihat maknanya secara zahir, akan membawa kepada membawa kekeliruan kepada kita, dan memberi anggapan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu sama dengan kita. Dia ada tempat yang dia duduk. Allah Ta'ala tu macam raja kita lah. Raja ada singgahsana, dia pun ada singgahsana, duduk atas tu. Allah Ta'ala, kita ada tangan, Allah Ta'ala pun ada tangan juga. Kan? Secara zahirnya ini yang Allah Ta'ala sebut ayat mutasyabihat. Allah Ta'ala sebut sendiri ni. Inilah ayat mutasyabihat, ya. Jadi ayat mutasyabihat ini
ayat yang tak jelas makna dia. Jadi ayat inilah yang disalahertikan oleh golongan Nasara. Bagaimana ayat yang sebelumnya kita baca dulu ni, ayat sebelum daripada ayat ini yang membicarakan tentang apa, ada sekumpulan daripada Nasara daripada Najran, Nasara daripada Najran yang rombongan tu datang berjumpa dengan Nabi SAW. Tu yang kita bincang pada ayat yang lepas kan, pada permulaan apa nama surah Al-Imran ni lah, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kepada ayat yang terakhir la ilaha illa huwal azizul hakim, ya. Itu ayat itu turun berkaitan dengan satu rombongan Nasara daripada Najran, ya, yang jumlah 80 orang lebih. Itu mai jumpa Nabi SAW dan bertanya dan berdebat, berbahas dengan Nabi SAW tentang Nabi Isa alaihissalam, kan. Mereka kata Nabi Isa itu Tuhan, kan. Mereka mengiktikad kata ada 3 Tuhan dan sebagainya. Jadi punca dia mereka berhujah dengan bila mereka dengar ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi apa nama, sampai kepada mereka ayat-ayat tersebut, lalu mereka menyalahertikan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, kan, untuk apa, mereka guna sebagai menyokong akidah mereka, akidah golongan Nasara. Mereka beriktikad bahawasanya Tuhan itu 3, kan. Tuhan itu 3, dan juga Nabi Isa alaihissalam itu ialah Tuhan, kan? Kerana dia boleh menghidupkan yang mati, kerana dia boleh menghidupkan orang yang mati, dia anggap sebagai Tuhan lah. Dan ada ketika mereka menganggap Nabi Isa itu anak bagi Tuhan. Kerana apa? Kerana Nabi Isa itu tak ada bapa. Dan ada ketika mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai salah satu daripada 3 Tuhan, kan. Jadi ini yang dipegang oleh golongan Nasara. Baik, jadi Allah Ta'ala sambung pada ayat tadi lah, kan. Kerana mereka menyalahertikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran ini ada ayat yang namanya mutasyabihat. Ayat kalau sekiranya kita memahami maknanya secara zahir saja, tanpa ditafsirkan dengan teliti, maka kita akan menganggap Tuhan itu seperti kita. Nama kita macam makhluk lah, seperti ayat tadi kan, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu bersemayam di atas alam. Mana Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, duduk atas arash. Jadi kita akan i'tiqad secara zahir pada ayat ni, kan. Tuhan dia duduk di atas arash. Arash duduk di mana? Di langit. Jadi mana Tuhan duduk di langit. Itu satu. Kemudian ayat lain pula, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Kalau kita melihat tafsiran secara zahir, ya, tangan. Jadi kita akan terbayang dalam diri kita bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai tangan, macam kita juga. Bila ada tangan, kita akan membayangkan tentu Allah Ta'ala bertubuh. Takkan ada tangan, tubuh tak ada. Itu bayangan yang datang dalam pemikiran kita. Ini yang dinamakan ayat mutasyabihat, ayat yang tak jelas.
maksud dan makna dia. Maka dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ayat mutasyabihat ini, kita kena faham betul-betul. Ayat mutasyabihat ini pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah ada dua jalan apabila berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat ni. Contohnya ayat Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Pandangan ulama salaf tentang ayat ini, bila mereka melihat ayat ini dan memahami maknanya, tak payah terjemah lah, orang Arab dia faham lah kan. Bila tengok pada maknanya, dia terhenti di situ, tidak dihuraikan maknanya secara zahir tu. Kerana kalau dia hurai, dia akan menyamakan Allah Ta'ala dengan kita ni, makhluk, iaitu meletakkan Allah Ta'ala berada di dalam langit dan duduk di atas arash seperti makhluk juga, ya. Itu benda yang mustahil lah yang kita mengaji dalam akidah, ya. Kerana langit Allah Ta'ala cipta, arash pun Allah Ta'ala cipta, kemudian dia pergi duduk benda dia cipta kan. Kalau sebelum ada arash dan juga ada langit, Allah Ta'ala duduk kat mana? Jadi timbul masalah ni. Jadi dia akan jadi menyerupakan Tuhan tu dengan makhluk. Maka ulama salaf, ulama sekata 300 tahun hijrah lah, daripada 300 tahun hijrah tu dia bang ulama salaf, daripada 1 hijrah sampai 300. Para ulama salaf ini mereka i'tiqad dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata kami beriman dengan ayat ini, bahwasanya ayat ini daripada Allah, dan kami menyerahkan maknanya kepada Allah. Tak tahu makna. Kami beriman dengan ayat ni, tapi apa makna dia wallahu a'lam. Kan? Itu satu. Kemudian jalan yang kedua, ulama khalaf. Ulama khalaf ni ulama selepas 300 tahun, ya, nama dia khalaf. Ulama khalaf ini mereka memperincikan ayat ini, ya. Jadi ayat Ar-Rahmanu ala arsyis istawa ni ditakwil secara terperinci. Takwil dia tu, tafsir dia tu juga bersandarkan kepada hujah, bukti. Bukan kata dia tafsir ikut suka hati dia, tak. Jadi ulama khalaf ini pada ayat Ar-Rahmanu ala arsyis istawa misalnya, maka mereka mentafsirkan Tuhan yang bernama Ar-Rahman ni memerintah arash Allah Ta'ala, ya, arashnya. Bukan dia duduk di atas arash, ya. Tuhan memerintah arash, Tuhan memerintah arash tersebut. Kerana istawa ni maknanya, sebahagian daripada makna dalam bahasa Arab, maknanya memerintah dan menguasai, memerintah dan menguasai arash. Jadi ayat ini kalau difaham dengan tafsiran tersebut, maka sesuai dengan makna sebenar ayat tu lah, kan. Jadi Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, para ulama khalaf mentafsir dan mentakwilkan maknanya kepada Ar-Rahman istawla ala al-arsy. Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu yang menguasai dan memerintah di atas arash. Dia menguasai dan memerintah langit ni. Jadi makna itu sangat sesuai, ya, untuk difahami oleh kita orang awam, khususnya orang awam yang setelah 300 tahun
hijrah. Kerana orang awal yang sudah 300 tahun hijrah ni, pemikiran mereka, ya, kerana banyak bangsa-bangsa bukan Arab ni masuk dalam Islam, jadi dia ada pemikiran yang lama-lama dulu ni, falsafah ataupun pemikiran tentang Tuhan ni. Dulu ni dia sembah api, sembah berhala dan sebagainya. Jadi bila sebut kata Tuhan duduk atas arah, dia pakai fikir macam manusia. Dia menganggap Tuhan tu macam manusia. Umat Islam yang kemudian ber-300 tahun tu, ya, umat Islam sebelum 300 tahun ke bawah ni tak ada masalah. Sebab tu tafsiran ulama salah tadi diserahkan makna pada Allah Ta'ala, kita tak tanya dah. Tapi selepas 300 tahun sampai kita di hari ini, sekiranya kalau kita nak serah makna pada Allah pun tak apalah, tetapi sekiranya ada kekeliruan yang datang pada kita, ya, ada orang kata Tuhan duduk atas arah, jadi Quran kata macam tu, datang kekeliruan pada kita akan menyebabkan kita jadi terbayang dalam diri kita ni Tuhan itu seperti makhluk. Kerana pemikiran masyarakat Islam selepas 300 tahun tu telah bercampur dengan ideologi yang lain, ya, kefahaman yang luar daripada Islam, ya. Kerana ada orang Islam masuk, orang yang bukan Arab masuk dalam Islam, jadi dia masuk sekali dengan budaya dia, pemikiran dia, bukan masuk saja dah. Faham? Jadi ini mendesak kepada para ulama khalah itu mentakwil ayat ini secara terperinci supaya menghilangkan syubhah ataupun kekeliruan dalam minda masyarakat Islam selepas 300 tahun. Itu tujuannya. Dia kena faham tu ya. Jadi bila sebut yadullah fawqa aydihim, tangan dia, kita tafsirkan makna yadullah ni tidak boleh diterjemahkan dengan tangan, kerana akan menyebabkan terus main dalam pemikiran kita Tuhan ada tangan, mesti ada tubuh, badan dan sebagainya. Dia akan datang dia akan membuka jalan kepada pemikiran kita untuk memikirkan Tuhan tu seperti kita. Bila sebut tangan, dia akan main terus dalam pemikiran kita, ya, ada tangan mesti ada badan, ada badan mesti ada kaki dan sebagainya. Kita akan memikir manusia ni, dia akal fikiran dia terhad kepada apa yang dia nampak, apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Maka pemikiran dia berkisar dengan maklumat yang masuk dalam kepala otak dia ni. Benda yang tak nampak dia tak boleh fikir. Betul tak? Benda yang tak nampak kita boleh fikir tak boleh fikir, kan? Tapi benda yang nampak ni, hak ni lah digunakan sebagai asas untuk dia berfikir, kan? Contoh macam ni lah. Contoh manusia ni macam mana nak buat korek ni, ya. Nak buat korek lubang dalam tanah ni payah, kan? Dia tengok menatang ada korek dalam tanah, bukan cengkerik, menatang dia boleh korek masuk dalam tanah. Sorok-sorok, dia tengok sorok-sorok ni macam ni, dia ada kaki duk tarik tu, kan? Depa reka. Jadi manusia dia melihat yang tu dijadikan sebagai asas untuk dia mengkaji. Jadi kita nak kena buat serupa dengan tu, baru kita boleh korek tanah. Boleh korek lubang dalam tanah tu, kan? Kita tengok macam mana tanah ni boleh ikut nak buat jengkaut, kan? Ikut tanah tu, kan? Tengok binatang, binatang dia ada kaki dia macam tu duk kaut. Kita ikut stand ni, kan? Manusia dia tak ada idea kecuali dia kena melihat contoh dulu yang ada di alam ini. Sebab itulah bila main ayat yang macam ni, yang kata tangan Allah Ta'ala, dia hanya melihat contoh tangan yang ada di alam ni. Mungkin contoh tangan manusia, mungkin contoh tangan haiwan, dan dia tak tahu tangan macam mana. Dia akan nampak terbayang. Jadi ulama dia nak nak padam buang, dia panggil takut datangnya perasaan dan khawatir, lintasan-lintasan hati yang mungkin ada pengaruh daripada syaitan juga supaya kita sesat, kan?
supaya jangan ada pemikiran kita bila sebut yadullah kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, jadi kalau orang Arab tak terjemah dia faham lah kan. Kalau terjemah bahasa yadu ni apa dia? Tangan. Oh tangan, dia akan mula dah balik rumah malam-malam tidur. Tadi ayat Quran kata yadullah, Tuhan ada tangan. Tangan mesti ada kaki, mesti ada jari, mesti ada kuku kan. Tangan macam mana Ustaz? Tak takkan macam kita kot. Kot macam ni dia akan datang kod tu banyak. Ya. Jadi para ulama akan mentafsirkan yadullah dengan makna kekuasaan Allah Taala. Sebab apa? Di antara makna tangan ini ialah maknanya kekuasaan. Contoh dia kita kata apa lah, dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Melayu kita pun ada. Dia dah duduk di dalam dalam tangan kita. Okey, kampung ni duduk dalam tangan kita dah. Kan? Contohnya musuh masuk, musuh kata pematang Basyak ni dah duduk dalam tangan kita. Macam mana dia boleh duduk dalam tangan? Pematang Basyak ni besar, nak kumpul dalam tangan boleh tak? Ya? Tak boleh. Kita pun tahu kalau orang yang loyak buruk dia akan kata dah, mana boleh ni besar matang Basyak tangan hang besar ni ya. Kan? Kawan sebelah tu dia buat macam mana? Dia akan kata apa? Dia bubuh penampak kita hang bodoh. Kan? Bukan tangan tu, dia pun faham bahasa kan. Tangan bermaksud bila kata permatang Basyak ni duduk dalam tangan kita, makna duduk dalam apa? Dalam kekuasaan kita. Kan? Tak apa. Depa ni semua duduk dalam tangan aku dah. Ni kita abang ni tanah tu duduk dalam tangan dia dah. Tanah bendang sebelah tu duduk dalam tangan dia ni. Saya nak abang ni tanah bendang tu duduk dalam tangan dia dah. Macam mana tanah bendang tu boleh duduk dalam tangan? Kan? Jadi kita pun faham kan, tanah yang besar dia tak boleh duduk dalam tapak tangan kita. Tak ada pegang pun tak boleh. Pegang jemput tanah tu boleh lah. Tanah yang maksud sekeping tanah tu bermaksud duduk dalam apa? Dalam kekuasaan kita kan. Jadi bila sebut kekuasaan itu sangat sesuai makna dia. Akan menyebabkan bila kita tafsir cara macam tu, kekuasaan Allah Ta'ala tu di atas tangan-tangan mereka, akan menghilangkan sebarang kekeliruan di dalam minda kita, yang mana kekeliruan ini akan menyebabkan kita menganggap Allah Ta'ala tu juga seperti makhluk, ada tangan dan sebagainya. Itu guna dia apa? Takwil ataupun tafsiran yang dinyatakan, yang dibuat oleh para ulama khalah ni ketika mereka berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat ni. Ya. Baik. Jadi sebab apa Allah Taala turunkan ayat ini? Kerana golongan Nasara ya, yang jumpa Nabi SAW tadi kan, daripada Najran tu, mereka berhujah dengan ayat-ayat yang macam ni lah, ayat-ayat mutasyabihat, tanpa mereka memahami tafsiran yang sebenar. Jadi bila mereka faham macam tu, mereka akan kata okey, Nabi Isa ni anak Tuhan. Kerana apa? Kerana mereka memahami ayat mutasyabihat tadi ni secara zahir, bukan secara maksud yang sebenar lah. Ya? Baik, itu menyebabkan mereka jadi sesat. Itu sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir lah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka adapun segala mereka yang ada pada segala hati mereka itu cenderung kepada batal, kepada salah kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mengikut mereka itu barang yang syubhat daripadanya dengan ambil zahir lafaz atau takwil yang batil, ya, takwil yang salah, yang batil berarti takwil yang batal makna yang batil, yang salah lah. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini adapun orang-orang yang dalam hati mereka itu ada zairun, kesesatan dalam hati mereka. Ini merujuk kepada apa ni? Merujuk kepada golongan Yahudi, golongan Nasara Najran tadi kan. Jadi mereka-mereka yang
di dalam hati mereka itu ada kesesatan dan kecenderungan yang ke arah kebatilan, ya, maka mereka mengikut hawa nafsu mereka. Dia ikut hawa nafsu, dan mereka memahami perkara-perkara yang syubhat itu dengan ditafsirkan secara zahir sahaja, ya. Ataupun mereka takwil dengan takwil yang batil, yang salah. Seperti mereka mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Kemudian pula ada ketika mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Kemudian mereka kata Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, dia salah satu per 3 Tuhan. Yang mana tu betul ni? Keliru kan? Baik. Ibtigha al-fitnati, kerana menuntut fitnah. Pasal apa mereka mengikut perkara-perkara yang syubhat daripada ayat tersebut, kerana mencari dan menuntut fitnah. Kerana apa? Kerana jahil dengan jatuh mereka itu pada syubhat kesamaran. Yang pertama kerana mereka cari fitnah, ya. Fitnah ni ada banyak makna ni. Ada fitnah dengan makna pembunuhan, ada fitnah dengan makna syirik dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini tujuan dia kerana yang pertama mereka buat itu atas tujuan mereka nak ubah ayat tersebut, ya. Jadi kerana menuntut fitnah, yang ni kerana jahil. Jahil mereka itu tentang ayat-ayat yang membawa mereka jatuh ke dalam kesamaran. Dan yang kedua wabtigha at-ta'wilihi, dan kerana menuntut takwilnya. Dan kerana menuntut takwil. Takwil ni maknanya ditafsirkan ayat tersebut, ataupun dipalingkan ayat itu daripada maknanya yang zahir. Itu makna asal takwil, ya. Ada kala mereka mentakwil ayat tersebut kepada takwil yang salah. Takwil pun kena takwil dengan yang betul. Takwil yang betul ni, takwil maknanya kita tafsir daripada tafsiran yang zahir, tafsiran yang ni yang lapis atas saja ni, kepada tafsiran yang sebenar. Bila nak tafsir pada tafsiran yang sebenar tu, dia kena ada bukti dia, bukan ikut suka. Orang Nasara ni dia takwil juga, dia tafsir juga, tapi apakah bukti yang menyokong kata tafsiran ni? Tak ada bukti. Kita ulama Islam kita bila dia takwil atau tafsir Quran ini, dia ada bukti dia. Kami tafsir macam ni, mana bukti dia? Bukti dia ni, ayat dia, ataupun bukti dia ini daripada sumber-sumber dia, kan? Daripada Quran sendiri, daripada hadis, ataupun daripada kalam Arab. Sebab Quran turun dalam kalam Arab, ayat ini, perkataan ini ada banyak makna dalam kalam Arab, maka buktinya kita boleh guna perkataan ni yang sesuai. Contohnya yadullah, yad tu tangan tu, ada makna tangan, ada makna satu lagi kekuasaan. Dalam bahasa Arab, tangan tu membawa maksud banyak makna. Jadi kita berumai hujah dia. Kita tafsir ayat ini berdasarkan kepada bukti yang ni. Kita kena ada bukti yang menyokong tafsiran kita. Itu maksud dia. Adapun golongan Nasara ni, dia tidak ada bukti menyokong tafsiran dia. Tak ada bukti langsung, ya? Sebab itu mereka mengikut sahaja ayat-ayat yang ada kesamaran tu, tanpa ditafsirkan atau ditakwilkan dengan secara yang sebenar, ya, takwil yang sebenar yang ada bukti menyokong tafsiran tu. Tu beza kita dengan golongan Nasara. Ulama-ulama ni dia tafsir Al-Quran, dia ada bukti. Kita tafsir macam ni, bukti dia ni. Tafsir ni bukti macam ni lah. Hukum hakam dalam fiqh kan.
Pasal apa hal hukum ni haram, bukti dia, dalil dia begini. Pasal apa hukum ni halal, dalil dia begini. Kita tak ada buat main hukum secara pandai-pandai sendiri tak, ya. Ada. Dia ada bukti yang menyokong. Itu kelebihan Islam, ya, banding dengan agama lain. Sebab tu bila hujah dengan Nasara, mereka kalah, mereka tak ada bukti. Kita boleh guna hak mereka balik untuk mengalahkan hujah mereka. Tapi mereka tetap tak mau terima kebenaran, kecuali sebahagian kecil daripada orang Nasara yang nampak kebenaran, mereka masuk Islam, ya. Baik. Okey, nah. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tiada ketahui takwilnya itu melainkan Allah semata-mata. Ni, melainkan Allah semata-mata. Okey, itu berkaitan dengan ayat tadi ni. Ayat Allah Ta'ala sebut sendiri, ayat mutasyabihat tu siapa yang tahu takwil dia? Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tiada diketahui takwil, yang ni tafsiran dia yang sebenar, kecuali Allah Ta'ala sahaja, ya. Kecuali Allah Ta'ala sahaja, ya. Baik. Kemudian warasikhuna fil ilmi yaqulun. Di sini ni ada perselisihan lah. Bila kita tengok dalam Al-Quran, ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kan? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu dia panggil waqaf, kan? Tempat waqaf. Kalau kita baca Quran, kita waqaf itulah. Tetapi tafsiran Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi, di situ bukan tempat waqaf, ya. Dia boleh sambung lagi, sambung sampailah akhir ayat lah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, kan? Situ tempat berhenti dia. Dia sambung ayat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indina min indi rabbina. Baik, jadi di situ berlaku juga khilaf di kalangan para ulama tentang menentukan tempat berhenti ayat ni, kan? Tempat berhenti ayat ni juga menyebabkan berlakunya khilaf di kalangan ulama, ya. Baik, yang pertama, yang tahu takwil ayat mutasyabihat ni, tafsiran sebenar ayat mutasyabihat, hanya Allah saja. Sekiranya kalau mereka pegang kepada pendapat di sini tempat waqaf, ya, pada illallah ada waqaf itu. Mana bila waqaf habis dekat tu, yang tahu tafsiran hanya Allah Ta'ala. Maknanya kita kena serahkan maksud ayat-ayat mutasyabihat ni kepada Allah. Serah pada Allah, sebab Allah Ta'ala yang tahu makna dia. Kita hanya beriman. Baik. Kemudian kalau tafsiran yang kedua, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Abbas, di sini bukan tempat berhenti. Tempat berhenti dia, tempat waqaf dia depan lagi. Maka dia boleh sambung. Bila kita boleh sambung, dia jadi macam lain pula makna dia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun. Tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat ini melainkan Allah, satu. Dan yang kedua, melainkan orang-orang yang mahir. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, yang mahir tentang yang mahir dalam ilmu. Mahir dalam ilmu ni mereka boleh mentakwil ayat itu, tetapi takwil mereka itu disokong oleh bukti, bukan takwil ikut suka hati dia dah. Disokong oleh bukti. Bila bertakwil, orang tanya mana bukti kata takwil tafsiran kamu ni macam ni? Bukti dia ni, ayat Quran sendiri, hadis ataupun kalam Arab, ya. Baik.
Itu inilah pendapat yang kedua. Tetapi dalam tafsir kita ni dilihat dia menggunakan pendapat yang pertama, iaitu diwakafkan pada Allah ni. Sebab tu dia kata, dan bermula segala orang yang tetap pada ilmu itu berkata mereka itu. Dia kata itu. Baik nah. Orang yang tetap, mana orang yang mahir pada ilmu, mereka berkata amanna bihi. Inilah dipanggil tafsiran ulama salah. Kami beriman dengan dia, sebab tak tahu makna dia hak sebenar melainkan Allah. Kullun min indi rabbina. Dia telah beriman kami dengannya. Segala ayat daripada Tuhan kami, tiada kami ketahui maknanya. Tiada ketahui maknanya. Kullun min indi rabbina, tiap-tiap daripada ayat itu daripada sisi Tuhan kami. Itu maksud dia. Ini mengisyaratkan kepada pegangan ulama salaf. Mereka berkata, apabila melihat ayat-ayat mutasyabihat, kami beriman dengan ayat ni. Kami beriman dengan ayat ni sebab kami tak tahu makna dia, kan? Jadi kami tetap beriman walaupun tak tahu makna, tetap beriman. Macam alif lam mim, kita beriman tak dengan alif lam mim? Kalau siapa-siapa tak beriman dengan alif lam mim, tak beriman dengan yasin, apa makna yasin tak tahu, kan? Kalau tak beriman dengan alif lam mim, maka terkeluar kita pada agama Islam, ya. Kerana wajib beriman dengan seluruh Quran. Walaupun satu huruf Quran kita tak beriman, mana kita akan terkeluar pada Islam, ya. Itu masuk dalam rukun iman, kan? Kita beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala, termasuk Al-Quran itu sendiri kitab Allah. Makna beriman dengan kitab Allah apa dia? Beriman dengan setiap satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala itu datang daripada Allah. Kita percaya setiap satu huruf yang dalam Quran ni datang daripada Allah, walaupun kita tak tahu makna dia. Macam tu, kan? Sebab tu bila main tentang masalah ayat mutasyabihat ni, kalau kita faham makna zahir, makna sama dengan Tuhan, jadi kita serahkan makna kepada Allah Ta'ala dan kita beriman sepenuhnya dengan ayat tersebut tanpa syak dan ragu, nah. Baik. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tiada diterima pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal. Akhir ayat. Orang yang mempunyai akal saja yang menerima pengajaran daripada ayat-ayat dalam Al-Quran. Maknanya Quran ni kita nak dapat pengajaran daripadanya, yang pertama syarat dia, kita kena mempunyai akal. Punya akal macam mana? Kita semua ada akal, kan? Manusia, kan? Kita tengok orang yang hebat-hebat, kan, yang bukan Islam, mereka pun ada akal juga, tapi mereka terima pengajaran tak? Maksud dia bukan kata akal boleh berfikir ni, tak, ya? Yang boleh menerima pengajaran itu ialah orang yang mempunyai akal, yang berfikir untuk mencari kebenaran dia. Dia guna akal tu berfikir untuk mencari kebenaran dia. Bukan kata maksud yang kena punya akal ni orang yang mempunyai kefahaman, ya, dan juga mempunyai ilmu dan kefahaman tentang Al-Quran ini, barulah dia dapat pengajaran. Semua orang ada akal, tetapi penggunaan akal dia tu, kalau dia guna akal dia untuk memahami ayat Al-Quran tu dengan cara yang betul, lah, dia kena belajar, lah, kan? Dan juga menghayati makna yang terdapat dalam Al-Quran tu, barulah dia menjadi pengajaran bagi orang yang berakal tadi. Kalau dia tak buka akal kita untuk memahami ayat, dia tak akan dapat pengajaran, walaupun dia orang yang bijak dan cerdik, nah. Baik, kita baca sikitlah dari ayat ni, kan? Habis ayat Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi mereka berkata apa? Amanna bihi kullu min indi rabbina.
Baik, kemudian mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kata mereka itu, hai Tuhan kami, jangan engkau simpang akan hati kami. Mana jangan kamu pesong lah, simpang tu. Jangan engkau simpang, yakni pesong akan hati kami, kemudian daripada engkau hidayah akan kami dengan menuntut takwilnya yang tiada layak dengan kami, seperti yang engkau simpang hati-hati mereka itu, yakni engkau pesongkan hati-hati mereka itu, orang-orang yang kafir, ya. Baik, ini doa daripada orang, doa daripada ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mantap pada ilmu dia. Dia berdoa, wahai Tuhan kami, jangan pesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayah petunjuk kepada kami, ya. Cara macam mana pesong? Pesong jadi macam golongan Nasara Najran tadilah. Dia mencari takwil yang tidak betul, ya. Takwil yang tak betul ni, takwil yang tidak ada bukti yang kuat untuk menyokong takwil dia. Kan? Itu yang dia doa daripada orang yang ar-rasikhun tadi, supaya tidak dipesongkan hati dengan sebab takwilan yang salah tu. Wahab lana min ladunka rahmah, dan hebah olehmu, jadi berikan olehmu bagi kami daripada sisi kamu itu rahmat, ya, meletak kami atas sebenar, ya. Dan berikanlah, wahab ni makna hebah, kita dah panggil hebah tu beri maknanya, ya. Berilah kepada kami daripada sisi kamu, daripada sisi engkau ya Allah, akan rahmat yang tetap, yang menetapkan kami atas jalan yang sebenar, ya. Innaka antal wahhab, bahawasanya engkau itu, engkaulah Tuhan yang banyak hebah, ya. Apa makna hebah? Pemberian bagi yang meminta. Itu makna hebah ni, Tuhan yang banyak menghebah, makna banyak memberi kepada yang meminta daripada kalangan makhluknya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Hai Tuhan kami, bahawasanya engkau Tuhan yang menghimpun akan segala manusia akan hari yang tiada syak padanya, iaitu hari kiamat. Maka engkau balas akan mereka itu dengan amalan mereka itu seperti yang engkau janji, ya. Itu akhir doa lah, kan. Jadi wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, engkaulah Tuhan yang menghimpun manusia hari yang tiada syak padanya, iaitu hari kiamat lah. Pada hari tersebutlah engkau akan balas amalan mereka seperti yang kau janji. Yang baik dibalas dengan baik, dengan syurga, dan yang jahat dibalas dengan azab neraka. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang tiada menyalahi janji sekali-kali, ya. Habis. Baik, kemudian dia kata Rawas Syaikhan, meriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu makna Rawas Syaikhan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata ia, baca Nabi SAW ini ayat, wallazi anzala alaikal kitab, ayat yang kita baca tadilah, kan, sampai habis ila akhirih. Dan sabda ia, apabila engkau lihat segala mereka yang mengikut barang yang syubhat itu, maka mereka itulah yang dinama oleh Allah Ta'ala, yang disebut oleh Allah Ta'ala lah, maka takut oleh kamu akan mereka itu. Jadi dalam hadis pula, riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Siti Aisyah, Nabi beritahu tentang ayat yang turun pada Nabi ini. Nabi beritahu pada Siti Aisyah, kalau kamu lihat ada golongan yang mengikut kekeliruan ni, ya, yang mengikut kekeliruan tadi ni pada ayat mutasyabihat, dia tidak melihat kepada, tidak menyerahkan makna yang sebenar kepada Allah dan beriman dengan ayat tersebut, atau mentakwil, mentafsir dengan tafsiran yang betul, yang mana tafsiran yang betul ni ada bukti yang menyokong dia, ya. Kalau tak ada itu, maka mereka itulah yang dinama, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Makna kalau kita ikut seperti mana golongan yang sesat tadi ni, yang mengikut ayat mutasyabihat secara zahir, ataupun
tafsiran secara batil, maka kita termasuk dalam golongan tersebut, ya. Sebab tu dia kata takut olehmu akan mereka itu, kata Nabi kepada Siti Aisyah. Hadis yang kedua pula dia kata, dan daripada Abi Musa al-Asy'ari, dengan Nabi SAW bersabda, Abu Musa al-Asy'ari dia mendengar Rasulullah bersabda, tiada aku takut atas umatku melainkan 3 perkara. Ni, yang pertama dia kata apa? Kecuali 3 perkara ni yang Nabi takut berlaku kat umat dia. Yang pertama iaitu banyak harta, maka berhasad-hasad dan berbunuh-bunuh mereka itu sebabnya, dan bahawa buka kitab maka ambil mukmin pada menuntut takwilnya, dan tiada ketahui takwil melainkan Allah, dan bahawa bertambah ilmu mereka itu, maka sia-sia mereka itu akan dia, tiada belajar daripada dia. Baik, dia ada satu lagi hadis Nabi SAW, ya, berkaitan dengan ni lah, ayat ni. Tadi hadis yang pertama kan. Kemudian hadis yang kedua pula, Nabi kata dia tak takut di atas umat tu dengan 3 benda ni. Yang pertama, banyak harta. Apabila umat aku ni banyak harta, dia akan mai 2 penyakit. Yang pertamanya hasad, dengki, dan berbunuh-bunuhan sesama sendiri dengan sebab harta tu, kan? Itu memang perkara lazim lah daripada dulu sampai lah, ya. Bila banyak harta, akan timbul hasad, dengki. Seorang ni dulu Allah Ta'ala bagi nikmat harta yang melimpah ruah, orang ni akan berhasad dengki pada itu, tak dapat tidak, mesti berlaku. Sebab yang ni yang Nabi janji ni, Nabi beritahu akan berlaku macam ni, ya. Yang kedua, akan berbunuh-bunuhan. Tengok tu, dosa kata orang luar, adik-beradik berebut harta pusaka. Harta juga, harta pusaka kalau sekangkang kera tak apa, tapi harta pusaka kalau 100 juta je lah. Kalau 100 juta je lah harta pusaka tu, kan? Dia hilang lah. Dia dah jadi apa nama, dia tak nampak dah darah daging dia. Kalau kata dia tak dapat, orang Melayu kita ni tak bunuh tembak macam Siam ke Indonesia ke Filipina dah, Cina dah. Dia tak buat macam tu. Dia buat cara halui, apa, sihir. Sihir. Kenapa punca pada hasad dengki, ya? Itu satu. Nak cerita ni panjang lah, tapi kita nak bincang yang berkaitan dengan ayat ni. Yang keduanya, Nabi kata bahawa buka kitab, iaitu Quran, orang mukmin ambil ayat tu untuk mencari takwilnya, nak cari tafsiran dia, tapi dia tak tahu tafsiran tu, ya, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Dia nak cuba nak cari tafsiran yang dia boleh dia fahami, tapi dia dia mencari juga tafsiran tu dengan tanpa ilmu pengetahuan. Seorang Islam dia buka ayat mutasyabihat tu tadi, dia berusaha untuk mencari takwil juga, sedangkan ayat itu hanya Allah Ta'ala yang tahu makna. Contoh alif lam mim. Alif lam ni apa makna? Dia mereka ada alif Allah, mim Muhammad. Alif Allah, mim tu Muhammad, lam ni saya nak reka apa dia lah. Contoh, mana bukti dia? Tak ada bukti menyokong dia kata. Contoh ni contoh saja kan. Jadi alif lam mim, nun tu ikan nun. Dia kata macam tu, ikut suka dia ya. Dia takwil. Bila dia kata macam tu, itu yang kata dia cuba mencari takwil dan tafsiran yang takwil tu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka orang ni akan, itu termasuk dalam perkara yang Nabi takut akan berlaku, dan benar ni berlaku pada umat kita di hari ini. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang Nabi takut, bahawa bertambah ilmu mereka itu, maka sia-sia mereka itu akan dia, tiada belajar daripada dia. Perkara ketiga hanya Nabi takut, ilmu orang mukmin ni, orang Islam ni bertambah, tapi dia tak memberi manfaat pada dia, ya. Bertambah ilmu tapi tak beri manfaat pada dia, dia tak belajar daripada apa yang ilmu yang ada pada dia tu.
Ya, ini 3 perkara yang Nabi takut ya. Yang diriwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari. Habis ya. Okey, selesai. Kemudian ayat yang berkaitan dengan mutasyabihat dan muhkamat ni selesai dah. Kemudian masuk pada ayat yang lain, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Ini masuk ayat lain pula ya. Jadi kita berhenti di sini. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kita baca sebuah tu tuan-tuan. Minggu depan insya-Allah kita akan bahagi sikit masa untuk 2 buah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.